Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Pengerusi dan barisan atau kuasa masjid, Tuan-tuan imam, tuan-tuan muazzin, tuan-tuan siap, seterusnya muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita terus menzahirkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izinnya kita dapat sama-sama lagi hadir ke rumah Allah ini untuk menunaikan salah satu daripada kewajipan kita, iaitu menunaikan solat fardu Jumaat. Dan kita bersyukur kerana sebelum khutbah, sebelum sembahyang Jumaat ditunaikan, kita sama-sama dapat mengikuti tazkirah Jumaat. Tuan-tuan sekalian, saya nak menyambung perbincangan kita yang telah lalu atas tajuk larangan penyerupaan, lelaki menyerupai perempuan ataupun perempuan menyerupai lelaki. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Naha Rasulullah SAW an tahdiqal mar'atu ra'saha. Rasulullah SAW melarang wanita mencukur ataupun memotong rambutnya. Satu larangan jika datang daripada Nabi, maka bentuk larangan itu merupakan penetapan hukum. Hukumnya haram selagi tidak ada dalil lain yang menolaknya. Sebagai contoh, dalam hadis ini Nabi melarang perempuan mencukur, dibotak kepalanya. Ya. Tak boleh lah, kecuali ada keperluan sakit, atau nasihat doktor perlu dicukur, dibotakkan. Tapi saja-saja nampak kejutan kat suami tak boleh. Ya. Dan sepatutnya apa-apa perubahan pada diri isteri itu mesti mendapat izin daripada suami. Sampai-sampai jika seorang suami itu, jika seorang isteri itu hendak memalingkan badannya, nak mengiring, membelakangi suami, ya, udah letih mengiring ke kanan, nak mengiring ke kiri gitu bahasanya, masa tidur kan, sebaiknya dia minta izin dengan suami dia. Bang, minta maaf, ya, letih mengiring kanan, saya nak mengiring kiri, dalam rangka mentaati suami. Itu kewajipan pertama seorang isteri. Ataupun dia tidak botak, dia potong pendek. Potong pendek macam lelaki. Jadi bila dia keluar rumah, tengok dari belakang, orang jadi haru biru. Laki ke perempuan? Laki ke perempuan? Ya, kerana dia tidak menutup aurat umpamanya. Ya. Kemudian
Sekiranya seorang wanita memotong rambutnya kerana rambutnya itu panjang mengurai ke belakang, dan itulah sebenarnya ciri-ciri seorang wanita, ya, yang membezakan seorang lelaki dengan seorang perempuan antaranya ialah tengok rambut dia. Lelaki memang majoritinya pendek, ya. Ada juga lelaki yang memang dia suka gondol, suka botak. Lazimnya orang perempuan ni dia tak komplain, dia tak banyak komplain. Suami dia gemuk macam mana pun dia ikut je belakang. Suami dia kurus macam mana pun dia ikut je belakang. Kalau ada orang komplain, gemuknya lelaki hang, tak kiralah gemuk pun gemuk, asal lelaki sudah. Dan yang biasa banyak komplain ni saya lah, lelaki, ya. Sekiranya atas permintaan kehendak suami potong pendek tapi tidak menghilangkan ciri-ciri kewanitaannya, ya, dia potong hak bahu, rambut dia kerinting contohnya, tidaklah dilarang, ya. Sebab mood ataupun cita rasa seseorang suami ni dia kadang-kadang berbeza-beza. Minggu ni dia suruh isteri dia pakai rambut yang di macam lipan tu, ada juga yang macam tu. Jadi kalau panjang sangat sampai ke punggung belakang, berapa lama dia nak menyulam tu, ya. Jadi dipendekkan sikit. Ada juga suami yang suka isterinya rambut itu macam ekor kuda, ya. Tapi kesimpulannya yang paling penting, pendek macam mana pun jangan sampai hilang identiti dia sebagai seorang wanita, ya. Apa hukum memotong rambut wanita bukan untuk tujuan mencantikkan diri? Ya, adapun memotong rambut wanita jika hal itu bukan untuk tujuan mencantikkan diri, seperti tidak mampu untuk membiayai kos rawatan kerana rambut dia panjang dan berserabut, maka tidak mengapa dipotong. Ataupun rambutnya banyak kutu, berkutu, sampai-sampai bila sembahyang Allahu Akbar, dia rasa betul kutu tu berjalan atas kepala dia. Dia pun bercakap, nanti kamu habis sembahyang siap engkau, habis sembahyang siap engkau, ya. Tidak mengapa kalau dipotong supaya mudah dia nak merawat dia punya kutu, ya. Kalau panjang kan semakin banyak, ya. Kan orang perempuan dulu-dulu kan duduk kat tangga petang-petang, ya, cari kutu. Masa itu mungkin tak ada ubat macam sekarang. Sekarang ni senang nak mematikan kutu, ya. Dia memang kata nak matikan kutu, bunuh ibunya. Mana pula bunuh ibunya, ibu ada seorang tu, habislah kita, ya. Tidak mengapa memotongnya mengikut keperluan, seperti mana yang pernah dilakukan oleh sebahagian isteri-isteri Nabi SAW selepas baginda wafat. Nabi ini unik sikit. Nabi ini unik. Kita tengok dalam sejarah, Nabi suka isteri baginda berambut panjang, ya. Jadi sepanjang Rasulullah masih hidup, tidak ada seorang pun isteri baginda yang berambut pendek. Maksud pendek tu bukan macam lelaki lah, ya. Semua panjang-panjang belaka, semua panjang, ya. Tetapi bila baginda wafat, mereka atau isteri
ummahatul mu'minat, potong. Ya. Sekiranya ya, isteri-isteri baginda mengekalkan berambut panjang sampai ke punggung, sekalipun baginda telah wafat, artinya memang tak boleh potong langsung lah. Memang tak boleh potong langsung lah. Tapi dalam sejarah menyebut setelah baginda wafat, ya, mereka tidak perlu lagi untuk mencantikkan diri, ya, untuk baginda. Ya, tak perlu dah. Dan sememangnya isteri-isteri Rasulullah tidak boleh dikahwini oleh orang lain. Kemudian jika tujuan memotong rambut wanita tersebut untuk meniru tren, ya, untuk meniru tren wanita-wanita yang fasik atau wanita yang tidak Islam, ataupun memotong tujuannya untuk menyerupai lelaki, ya, maka ini tidak diragui lagi akan larangannya dan dihukumkan haram. Kerana tasyabbuh ataupun melakukan penyerupaan kepada orang-orang yang tidak Islam secara umum, ya, zahir dalilnya memang tidak boleh, memang dilarang. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai, ya, contoh menyerupakan rambut seorang wanita dengan rambut yang orang bukan Islam, hukumnya adalah tidak dibolehkan. Kemudian kata Dr. Zulkifli lagi, sebab yang mengarang kitab hadis ni Dr. Zulkifli, mantan Menteri Agama kita, guru beliau bernama Syekh Muhammad Al-Amin As-Santiqi rahimahullah, dalam kitabnya Adwa Al-Bayan mengatakan, kebiasaan yang berlaku di beberapa negara, ya, terdapat wanita mereka memotong rambut mereka sampai pendek, hampir ke pangkal rambut. Ya, kebiasaannya ini adalah budaya ataupun tradisi Eropah. Ya, dia menyimpang daripada apa yang dilakukan oleh majoriti, ya, wanita-wanita Islam dan wanita Arab. Perbuatan tersebut termasuk dalam penyimpangan daripada agama. Satu, penyimpangan etika memakai rambut, menggunakan rambut, kepribadian dan lain-lain. Kita bercakap tentang wanita yang memotong rambut sehingga pendek, dan dia boleh menimbulkan tasyabuh orang yang melihatnya. Macam mana pula dengan lelaki? Ya, lelaki yang menyimpan rambut panjang dengan hujah Rasulullah pun bela rambut. Kita kena semak balik sejarah. Memang kita tak nafikan Rasulullah memang ada bela janggut, bela rambut. Tapi panjang rambut bagi dia tidak sampai mencecah bahu. Ya, Rasulullah memang bela janggut. Ya. Tapi secekak je. Panjangnya secekak. Ya. Banyaknya itu secekak. Secekak. Nabi cekak maknanya bawah pada ini tangan ni potong. Tidaklah disimpan. Tidaklah Nabi menyimpan janggutnya sampai ke dada, sampai ke paha, tak. Ya. Dan Nabi sentiasa meminyak atau meletakkan minyak, menyapu minyak. Jadi cantik. Kalau panjang pun disapu minyak, jadi cantik. Kalau Nabi pakai serban, tertutup rambutnya. Ya, begitu. Dan ada juga kita tengok lelaki yang berambut panjang, setiap kali dia nak turun sujud, dia selak rambut dia. Kononnya jangan sampai
sujudnya tak sah. Ya. Sebenarnya kalau dia rambut panjang, ya, tak mencecah bahu, kalau dia sujud tak perlu nak tolak kata. Sebab sujud ni bukan mesti semua dahi kena ke tempat sujud. Sebahagian. Ya, sebahagian. Ya. Jangan sampai tak kena langsung macam ni ha. Ya. Macam ni kan dia bukan sujud atas dahi. Dia sujud atas songkok dia. Kecuali kalau keseluruhan rambutnya menutup bahagian hadapan. Memang tak salah sujud dia. Tu dalam bab apa? Sujud di atas benda yang bergerak atas geraknya orang yang sembahyang. Ya, rambut tu bergerak kerana dia turun sujud. Ya, ataupun serbannya panjang. Ya, serbannya tu turun dulu ke tempat sujud. Dia sujud di atas serban yang bergerak kerana gerak di sujud tadi, sehingga tidak ada sedikit pun sebahagian dahinya kena ke tempat sembahyang, itu barulah tidak sah. Ya. Seterusnya beliau memberikan jawapan tentang hadis isteri-isteri Nabi SAW memotong sebahagian rambut mereka sehingga tipis. Ya. Beliau mengatakan bahawa sememangnya Nabi pernah menyebutkan bahawa seelok-elok atau hiasan yang terindah bagi seorang wanita bukan saja terletak pada mukanya, tetapi kepada rambutnya. Ya, itu sebab baginda meminta supaya isteri-isteri baginda memanjangkan rambut. Bukan bermakna tak boleh dipotong. Jadi itu sebabnya selepas baginda wafat, isteri-isteri baginda tidak lagi menyimpan rambut sepanjang seperti mana Rasulullah masih hidup. Pujangga ada berkata, terimalah wajah, terimalah diri kita seadanya. Sebabnya ramai orang tak jadi macam kita tapi tak dapat. Ya, saya kalau boleh, ya, nak jadi macam Abang Din. Ya, adalah lebihnya tu. Ya, jadi redalah dengan apa yang ada pada kita. Ya, tak usah buat kejutan. Satu hari Abang Din berambut panjang pula. Ya, orang jadi terkejut. Apa mimpi orang tua ni? Ya, pengurusi pula berambut panjang. Ya, apa mimpi pengurusi ni? Apa hal? Ya, tak payah. Kalau tambah-tambah kita ni dah banyak putih pada hitam kan. Jadi buruk mana kalau panjang tu putih. Kalau panjang hitam tu ada lawa sikit. Ya, terimalah bakat yang ada. Saya azan je Ustaz. Imam tak mampu. Tak apa. Bilal 40 tahun lebih dulu masuk syurga daripada imam. Bilal besok dari akhirat tengkuk dia panjang. Tengkuk dia panjang. Pasal apa? Nak cari Nabi ke mana? Ya, panjang tu sesuai dengan keadaan masa itu. Kita tak boleh nak tunjuk maksud panjang tu macam mana. Ya, tengkuk dia panjang. Mungkin Allah tinggikan dia, ya, sesuai dengan panjang tengkuknya, tak cacat. Ya, itu sampai dengan hadis. Ya, itu sebab ada Bilal yang mati-mati dia tak nak jadi imam. Ya, ditawarkan naik pangkat jadi imam pun tak apalah. Sampai bila nak jadi Bilal? Tak apa, saya redha. Ya, baik. Terimalah seadanya. Nescaya akan melegakan hati kita. Kita pun selalu pesan kepada bakal-bakal ngantin.
Yang pertama sekali, kalau nak dapat bahagia, terimalah suami kamu seadanya. Jangan komplain. Kita sebagai ayah pun gitu juga. Terimalah menantu kamu tu seadanya. Kamu nak pilih yang macam mana? Ini ketentuan Tuhan. Sama ada menantu perempuan atau menantu lelaki. Ya, terima seadanya. Baru kita boleh berkomunikasi dengan dia, boleh kita duduk serumah. Ya, dan saya juga selalu pesan kepada pengantin lelaki, kamu kena terima bapa mertua kamu dan ibu mertua kamu seadanya. Ya, sebab jika tidak ada mereka, kita pun tak ada. Apa teguran yang mereka berikan kat kita, itu semuanya merupakan bukti bahawa mereka memang menyayangi kita. Hanya dengan suatu keyakinan yang sangat tinggi, suatu kepercayaan yang sangat tinggi daripada seorang ayah, baru dia boleh serah anak dia jadi isteri kita. Ya, seorang ayah dia takkan lepas anak dia jika dia tidak yakin lelaki yang bakal jadi suami anak dia tak mampu nak meneruskan apa-apa yang sudah dilakukan oleh ayah kepada anaknya. Ya, kadang-kadang memanglah kita pun terkejut kan, yang isterinya tu elok, kemudian si suami dengan rambut panjangnya, ya, bergulung-gulung, ya, tapi sabar, pelan-pelan bang, ya, dia baru umur 25, ya, dia mencari sesuatu, nanti bila yang dia cari tak jumpa, dia akan balik pangkal jalan. Percayalah, ya, takkan pasal rambut panjang kita nak tolak, ya, kasih yang terbina antara dia dengan anak kita. Itu kecil sangat. Ya, anak kita boleh berperanan sebenarnya. Anak kita boleh main peranan. Lama-lama dia pun tak ada. Ya, ada banyaklah kalau nak kira tasyabuh ni. Kita pun selalu tegur. Ya, kan sekarang ni bila tak ada kursus kan boleh temu duga. Dia pun pakai gelang. Pakai gelang. Ada yang pakai rantai. Pakai t-shirt tak ada collar, nampaklah rantai dia. Siapa nak tegur tu? Ayah mak tak tertegur dah. Jadi kita lah tegur. Kita lah jurunikah ni tegur. Sementara kita berdua je dengan dia dalam bilik temu duga tu. Ya, Muhammad, apa nama lah, saya pohon lah, apa ini buang, tanggalkanlah. Saya tak bawa dalam sembahyang. Anak kita pandai menjawab. Saya tak bawa dalam sembahyang. Sebenarnya dalam sembahyang ke, di luar sembahyang ke, tak boleh, tetap tak boleh. Ya, tambah ada pula gantung-gantung kain hitam berjahit, itu lagi bahaya. Ada tangkal apa semua kan. Seterusnya pujaga menyatakan, hindarilah sesama manusia kecuali untuk perbuatan baik. Maknanya doa rumah je lah. Kalau tak ada bahaya, doa rumah je, selamat. Ya, bukan pasal COVID pun, memang macam tu. Ya, kita ni kalau tak ada bahaya, saya kalau tak ada bahaya saya tak keluar rumah Ustaz, bagus. Itu sebenarnya dituntut. Ya, mengaya sana mengaya kami buang masa pasal tak ada hal. Ya, bersesak-sesak, ya. Jadilah orang yang sentiasa berada di dalam rumahnya. Ya, tapi kadang-kadang setengah kita ni bila tak keluar rumah, kawan-kawan kita tanya pula, mana pengurusi kita ni? Mana pengurusi kita ni? Mana pengurusi? Mana Abang Din ni? Mana? Kenapa Abang Din? Ya, sakit lah kot. Pula. Biasanya kalau dia sihat dia akan keluar. Ya, ini tak payah tunggu sakit, tak ada hal, memang di rumah. Ya, penutup. Menurut An-Nafi', suatu peristiwa berlaku ke atas Abdullah bin Omar
dan Abdullah bin Amru. Ya. Mereka dua-dua Abdullah ni datang kepada Abdullah bin Zubair bin Awam. Anak-anak sahabat ni ramai yang dinamakan dengan nama ayah Nabi. Sebab mereka tahu ayah Nabi ni baik sangat orangnya. Jadi mereka nak supaya anak-anak mereka mencontohi pribadi ayah Nabi. Ambil nama. Ya. Tiba-tiba mereka tersempak dengan seorang wanita yang sedang menggiring kambing. Wanita itu berpakaian lelaki, menyandang anak panah. Macam lelaki. Ya, rambut pendeknya, ya, menyandang anak panah. Lalu Abdullah bin Amru bertanya kepada wanita itu, kau ni lelaki ke perempuan? Ya, perempuan lah. Ya, gitu. Kemudian Abdullah bin Omar memandang kepada Abdullah bin Amru. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya mengutuk wanita-wanita yang menyerupai lelaki. Di antara kelakuan yang boleh ditimpa kutukan ke atas wanita ialah menunjukkan perhiasannya, emas, perak, intan belian di seluruh tubuh badannya. Amatlah berbahaya jika diambil gambar dan diviralkan. Ini sangat berbahaya. Ya, begitu juga, ya, bila keluar rumah memakai wangi-wangian, ya, memakai pakaian yang pendek, baju lengan pendek. Kesimpulannya, nak tahu batas-batas aurat perempuan ni macam mana, jangan sampai nampak bentuk badannya. Semacam menjadi trend anak-anak kita perempuan, dia